timbul satu lagi ialah pihak yang ketiga, iaitu pihak yang melihat Allah dari sudut tauhid. Ini pihak yang melihat Allah dari sudut hakikat dia sebagai Allah, sebagai aspek as-samadiyah itu, ataupun tauhidiknya itu. Maka golongan ini dia cuba memberitahu bahawa orang kafir atau orang Kristian tidak layak untuk mengguna nama Allah dalam ibadat mereka. Kerana hakikat Allah itu perlu disembah dalam bentuk yang esa, bukan disekutukan. Jadi di sini kita ada tiga sudut atau tiga pihak yang terlibat dalam isu ini. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita faham kedudukan tiga sudut ini, sudut yang mana satu kita nak pakai? Adakah kita nak bincang dari sudut perundangan, atau kita nak bincang ia dari sudut politik dan sosio-budaya, atau kita nak bincang ia dari sudut hakikat Allah sebagai Allahu Rabbul Alamin? Jadi pada saya harap tuan-tuan boleh bersetuju, saya memilih sudut yang ketiga, iaitu Allah sebagai Rabbul Alamin, supaya niat di akhir nanti, paling tidak perbincangan kita ini nanti boleh memberi faham kepada saudara-saudara kita dari kalangan agama Kristian yang ada minat untuk juga beriman kepada Allah, yang ada minat juga untuk beriman kepada Allah. Maka kita harap mungkin ini suatu pintu untuk membuka jalan supaya mereka cuba mengkaji semula Allah itu macam mana. Jadi kita harap itu sudut yang kita nak tengok. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam perbincangan nanti mungkin ada kritis ataupun lontaran idea yang agak berbeza dari pandangan biasa. Saya minta kita bersabar dulu. Kita bersabar, lepas tu kita balik sama-sama kaji, kita renung. Saya insya-Allah akan patuh kepada pendekatan bukan dari pemikiran saya. Saya akan bawa hujah-hujah daripada Al-Quran ataupun hadis, kemudian saya akan ajak tuan-tuan berfikir bersama. Dan kesimpulan saya tinggal kepada kita semua untuk buat kesimpulan. Saya rasa itu lebih adil dalam pendekatan ini. Baiklah, untuk malam ini saya nak sentuh tiga surah ini, Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan Al-Kafirun ini, dari sudut konteks isu yang kita nak lihat. Di mana dalam surah ini ada orang menggunakan surah ini sebagai hujah. Ini contoh-contoh yang perlu kita beri perhatian dan analisis secara dekat. Bukan kita hanya menakalkan apa yang dikata oleh orang lain sebagai hujah, kemudian bila kita rasa dia itu ada unsur-unsur hujah, terus kita terima dia sebagai hujah. Saya tidak mau kita berada pada tahap itu. Saya mau kita menerokannya sendiri dan kita menghayatinya sendiri. Baik, bagi orang ataupun golongan yang menerima, mengatakan tidak ada masalah kalau sahabat kita dari kalangan agama Kristian ingin menggunakan kalimah Allah sebagai Tuhan yang disembah, apa susahnya? Kerana dalam Al-Quran sendiri bermula daripada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So mereka ambil dari situ. Mereka ambil daripada kalimah Rabbil Alamin. Dan hujah ini tuan-tuan, saya jumpa mula-mula sekali disebut oleh Sahibul Fadilah Dr. Yusuf Qaradawi apabila dia cuba kritik sikap setengah pihak di Malaysia yang protes kepada hasrat orang Kristian untuk menggunakan nama Allah. Maka saya baca tulisan itu dalam 3 muka surat di islamonline.net. Masa tu isu ini masa tahun 2004 dulu lagi saya jumpa. Dia mengatakan apa susahnya, apa marahnya saudara-saudara Islam kita di Malaysia kalau orang Islam, orang Kristian nak pakai kalimah Allah. Kerana di dalam surah Al-Fatihah ini tuan-tuan, kita ada jumpa ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Tuan segala alam. Maka Allah itu Rabb, Tuan. Dekat sini saya berbeza sikit.
Saya tidak mau terjemah Rabb sebagai Tuhan, sebab makna asal Rabb merujuk kepada ketuhanan Allah. Kalau Tuhan dia akan sebut ilah, itu ketuhanan Allah. Ya? Jadi kalau dia dari sudut yang berkuasa, dia akan sebut Malik sebagai kerajaan Allah. Jadi Rabbil Alamin maknanya kita kena faham satu-satu, tuan-tuan. Kita tak boleh ambil terjemahan gitu. Kita kena ambil makna ayat. Apa arti Rabbil Alamin? Rabb yang kita buka, kalau kita baca dalam Quran, dia akan merujuk kepada seorang yang mempunyai kuasa dari sudut untuk mentarbiah manusia ke jalan yang betul. Yang kedua, seorang yang mempunyai keupayaan untuk memimpin manusia kepada ke jalan yang betul. Dan yang ketiga, seorang yang mempunyai kekuatan untuk membiayai dan menyelenggara serta mengambil berat kebajikan-kebajikan orang yang berada di bawahnya. Maka itu baru dipanggil Rabb dalam tafsir mentafsirkan yang begitu. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan ambil mudah makna Rabbil Alamin dari sudut itu, iaitu Allah sebagai Tuhan punya kepada alam. Maka memang betul, kalau kita ambil ayat ini dari sudut itu, ayat ini untuk menerangkan kepada kita rububiyatullah, iaitu ketuhanan Allah ke atas hamba yang ada di muka bumi. Bukan dari sudut uluhiyah dia. Bukan dari sudut itu. Sebab itu dia guna kalimah Rabb dulu. Rabb. Jadi tuan-tuan sekalian, di sini kita jangan salah ambil. Jangan salah ambil ayat secara simple ataupun umum kita kata. Jadi betul. Maka dari sudut ini, orang Islam, orang Kristian atau siapa sahaja, maka mereka ini berada di bawah Rabb yang sama. Kemudian hujah itu dikemaskan lagi dengan satu ayat dari yang terakhir. Dia kata, coba buka Al-Quran. Dari awal Al-Quran Allah sebut Rabbil Alamin. Dan di akhir Al-Quran surah terakhir, Qul a'udzu bi Rabbin Nas. Rabbin Nas, Allah itu Tuhan punya segala manusia. Maka di sini tuan-tuan, saya nak minta tuan-tuan cuba buat sedikitlah pembacaan. Kalau dah ada, alhamdulillah. Yang belum, saya minta cuba balik teliti, buka sedikit pengamatan pada perkataan Rabb itu. InsyaAllah tuan-tuan akan faham, dia bukan ilah dari sudut maknanya, dia adalah ketuhanan. Tapi kalau tuan-tuan baca surah ini sampai habis, jangan ambil separuh, ambil semua, cuba baca sampai habis. Takkah kita jumpa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Cuba renung. Dalam surah ini tak boleh kita hanya ambil setakat alhamdulillahi rabbil alamin saja. Kena ambil dua-dua. Iaitu kita mengiktiraf. Maka kalau orang Kristian nak guna Allah sebagai Tuhan, janganlah kita terlalu emosi sangat. Terlalu emosi sangat. Sebaliknya kita berfikir, maknanya dari segi fitrah ciptaan Allah, tergerak juga di hati dia ingin bertuhankan Allah. Jadi secara teorinya lebih baik daripada dia bertuhankan syaitan. Seburuk-buruk manusia, kalau dia bertuhankan Allah, kurang jahatnya berbanding manusia yang tidak mahu bertuhankan Allah. Maka di situ kita nampak ada ruang dibuka untuk kita mendekati orang ini. Tetapi dari sudut lain pula, dari sudut surah ini pula, jangan kita hanya mengambil setakat Rabbil Alamin saja. Tak boleh. Rabb yang kita nak ambil itu macam mana? Dia adalah Malik, pemerintah pada hari pembalasan nanti. Kemudian apa cara mempertuhankan Allah? Apa cara mempertuhankan Allah? Iyyaka, hanya engkau. Hanya engkau. Ini yang kita katakan tauhid. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya engkau kami minta tolong. Jadi di sini dalam mempertuhankan Allah dari kita sebagai seorang manusia, dua saja Tuhan minta, yaitu tunduk dalam bentuk memperhambakan diri pada kalimah na'budu, dan yang kedua bergantung harap kepada Allah sebagai tempat minta tolong. Jadi di sini kena ada dua, tuan-tuan. Sebab itu kalau ambil Allah sebagai Tuhan sahaja, tetapi dari segi kebergantungan masih lagi meninggalkan Allah,
menduakan Allah, Trinity dan sebagainya, maka tuan-tuan sekalian, itu bercanggah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budunya betul barangkali, tetapi nasta'innya tak betul. Sebab masih lagi bergantung kepada selain daripada Allah dalam memilih Allah sebagai Tuhan. Yang ini Allah tak mau. Jadi tuan-tuan sekalian, saya harap ambil semua kalau kita nak baca. Ambil semua. InsyaAllah nanti keputusan yang kita beri itu lebih adil. Jadi dari sudut itu kita hormatlah pendapat Yusuf, Dr. Yusuf Qaradawi tadi. Kita jangan kata apa dekat dia. Mungkin, dan setakat saya baca tulisan dia itu, saya dapat rasa itu kata-kata yang dilahir secara spontan. Orang kata reaksi spontan, mungkin dalam bentuk soal jawapan kepada satu soalan. Mungkin dia tidak ada pada waktu itu, saya bersangka baik, pada waktu itu dia tidak ada ruang masa yang banyak. Lalu dan setakat yang saya baca, benda itu disebut dalam khutbah pada hari Jumaat sebagai respon kepada sikap umat Islam di Malaysia.